welcome to my channel. Nama aku Sabhi dan selamat menonton Haramang TV. Untuk video kali ini, aku akan menceritakan satu kisah seram yang dikatakan pernah berlaku di sebuah pusat peranginan yang terletak di Santubong, Kuching, Sarawak. Cerita ini aku petik dari blog Oh Sarawak dan Fiction Sasha, dan ia dikongsikan oleh seorang yang pernah menginap di resort tersebut. Tanpa membuang masa, jom aku mulakan kisah ini. Nama aku Yoni, berasal dari Kuching, Sarawak. Di sini izinkan aku berkongsi pengalaman aku sendiri dengan penonton sekalian. Kejadian seram ini berlaku lebih kurang 18 tahun yang lalu. Waktu itu musim cuti perayaan Hari Gawai, dan seperti biasa, aku dan keluarga akan pergi vacation. Kita berkunjung ke salah sebuah resort yang terletak tidak jauh dari Bandar Kuching. Nama resort tersebut pada waktu itu adalah Santubong Resort. Lepas tu bertukar ke One Resort Century Santubong. Dan didapati kabar angin bahawa resort itu sekarang adalah resort terbengkalai yang terbiar. So anyway, balik ke pengalaman aku tadi. Jadi kita sekeluarga pun check in pada petang itu. Kita menginap di sana selama 3 hari 2 malam. Dapat bilik tengah tingkat kedua di blok 6. Aku suka blok 6 ni kerana betul-betul terletak di hadapan swimming pool. Bilik Santubong Resort ni luas, cukup untuk sekeluarga. Lagipun bilik-bilik ni memang ada sedia dengan sama ada satu katil king ataupun 2 katil queen. Bilik mandi juga cukup luas, ada shower, tap mandi juga turut ada. Memang luas. Jadi pada malam pertama, selepas kita semua dah masuk bilik bersedia untuk tidur, tiba-tiba aku terdengar bunyi aneh dari bilik atas. Kerana setiap blok ada 3 tingkat, kami di tingkat kedua. Kedengaran seakan-akan bunyi permainan bowling plastik yang selalu dimainkan budak-budak kecil. Bunyi lontaran dan golekan bola plastik serta pin bowling plastik kena hentam jelas kedengaran. Aku memandang ibu yang sedang asyik membelek majalah pada waktu itu. Tengok ayah pula, dia sedang asyik menonton TV. Adik pula sedang membaca novel. Jadi aku tetap kembali ke siling bilik atas dan kedengaran bunyi tadi masih berlanjutan. Tiba-tiba mak pandang siling dan cakap, "Besar budak-budak ni malam-malam masih main bowling. Dah nak masuk pukul 11.30 malam ni." Ibu aku mengeluh, namun apakah daya. Memandang musim perayaan, kita pun tak nak sangatlah jadi tetamu yang asyik tahu komplain je. Jadi kita semua pun masuk tidur malam itu dengan bunyi permainan bowling plastik masih lagi kedengaran. Bila dah terlelap di buah mimpi, taklah lagi kedengaran. Insiden itu merupakan insiden yang pertama pada waktu itu. Insiden yang seterusnya berlaku pada malam kedua kita menginap di situ. Waktu itu baru saja senja. Kita semua baru kembali ke bilik dari berjalan-jalan di pantai Santubong untuk bergilir-gilir menggunakan bilik air untuk mandi sebelum keluar makan malam. Jadi ibu masuk dulu, kemudian ayah, dan seterusnya giliran adik. Aku masih menonton TV. Ayah dan ibu sedang berceloteh di ruang tamu. Tiba-tiba, ting tong, loceng bilik berbunyi. Ingatkan housekeeping ataupun staff yang nak cari. Jadi aku pun pergi membuka pintu. Jenguk keluar, tapi aneh, tiada siapa pun di luar. Jadi pintu ditutup kembali dan ayah bertanya, "Siapa?" Aku kata tiada siapa. Ayah hanya mampu geleng kepala saja. Lepas tu aku duduk kembali di sudut katil dan menatap TV. Ting tong, sekali lagi loceng pintu berbunyi.
Kali ini aku lantas melompat dan berlari membuka pintu. Namun hampa, masih tiada siapa pun di luar sana. Jadi aku pun syak yang mungkin budak-budak nakal dari bilik lain yang menekan loceng pintu itu. Aku tutup pintu kembali dan kali ini aku tak kembali duduk di sudut katil. Kali ini aku nak kantorkan siapa yang berani bermain tekan loceng pintu sebarangan. Tangan aku dah standby di tombol pintu. Tunggu, mungkin dalam 3 minit macam tu, tiba-tiba loceng ditekan lagi. Namun, kali ini, sepatah kilat sebelum loceng sempat berbunyi tong, aku dengan ganas dan pantas membuka pintu. Terkejut bukan main lagi apabila pintu dibuka, dan aku berlari keluar bilik melihat kiri dan kanan. Namun, tiada seorang pun manusia yang berada di koridor pada waktu itu. Cuma yang aku rasa adalah tiupan angin sejuk saja. Angin bukan seberangan angin. Arwah nenek pernah berkata kalau ada rasakan seperti angin sejuk semacam bertiup, itu pertandanya ada sesuatu yang berlega atau berada di kawasan tersebut. Aku menjadi pucat dan terus meluru masuk ke dalam bilik dan menghempas tutup pintu. Ibu terkejut dan menatap muka aku pada ketika itu. Ibu seperti tahu yang aku mesti merasakan sesuatu tadi dan kata, tak ada orang kan, angin sejuk bilik. Aku cuma anggukkan. Kebetulan adik baru keluar dari bilik mandi dan bertanya siapa yang menghempas pintu tadi. Selambat ibu menjawab, ada momok tekan loceng tadi abang. Kau pergi buka pintu dan tak ada orang. Yang ada cuma angin sejuk semacam je. Adik pun terus tergamam mendengar statement ibu yang seram selamba itu. Selepas makan malam, sekembalinya semula ke bilik setelah menukar ke pakaian tidur, kira tepat jam 10.30 malam, bunyi permainan bowling plastik tingkat atas bermula semula. Malam tu, ibu dah mulai hilang sabar, namun masih dapat memaksa dirinya untuk mengawal perasaan. Ibu asyik menepuk dada dan memberitahu dirinya sendiri untuk bersabar. Seperti malam sebelumnya, kita masuk tidur dengan bunyi mainan bowling di bilik atas. Pada keesokan harinya, kita semua mula berkemas kerana akan check out pukul 12 tengah hari. Sewaktu kita berjalan menuju ke blok lobi, kita sempat menoleh kembali untuk melihat bilik di atas, namun malang sekali. Bilik terletak di tingkat paling atas dan tak nampak apa-apa sekali kecuali kain jendela pintu balkoni tertutup rapat. Jadi setibanya di kaunter lobi, setelah semua urusan check out diselesaikan, ibu sempat bertanya kepada resepsionis. Ibu mengadu yang bilik di atas kita tu tak bertimbang rasa dan membiarkan anak-anak mereka bermain bowling plastik sehingga larut malam. Resepsionis meminta maaf kepada kita dan dia menekan keyboard untuk melihat siapakah yang kurang timbang rasa yang menginap di bilik atas. Tiba-tiba muka ayu resepsionis yang pada awalnya asyik tersenyum manis tadi tiba-tiba bertukar menjadi muka yang keheranan dan bercampur ketakutan. Dia berkata, "Puan, sorry ya, jangan marah dan terkejut, tapi bilik atas tu dah masuk 2 minggu tak ada penghuni." Kita semua tergamam. Kalau tak berpenghuni, siapakah pula yang berada dalam bilik atas tu dan asyik bermain permainan bowling plastik tu? Sehingga ke hari ini, setiap kali aku bertanyakan kembali tentang kejadian aneh itu, ibu dan ayah akan menyuruh aku untuk menukar topik perbualan kerana jika difikirkan kembali, memang agak menyeramkan juga. Sekian, terima kasih. Jika anda semua mempunyai kisah-kisah seram yang ingin anda kongsikan di channel ini, sila tinggalkan komen anda di bawah dan boleh juga DM aku dekat IG ataupun Messenger dekat Facebook. Dan jangan lupa subscribe dan like. Thank you.
Bye.